Okey. Kita nak ke? Saya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati dikasihi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada minggu ni Allah berikan kesempatan untuk sama-sama kita meneruskan lagi agenda Al-Quran kita dalam usaha kita untuk meningkatkan pengetahuan kita terhadap Al-Quran. Seperti mana yang kita sedia maklum bahawa tuntutan Al-Quran yang pertama kepada kita iaitu baca. Macam mana kalau kita nak faham kalau tak baca? Maka bila baca, tuntutan suruh baca, maka baca ialah kena baca yang betul, yang tepat seperti mana Al-Quran itu diturunkan. Maka sepatutnya lah dan begitulah kaedah cara belajar Al-Quran. Maka tidak mestilah mencari seorang guru yang mungkin guru yang kita yakini tahap keilmuan dia berkaitan ilmu tersebut untuk kita ambil ilmu. Kalau kita nak ambil ilmu Al-Quran, maka nak cari guru Al-Quran. Kalau nak dapatkan ilmu berkaitan dengan penyelenggaraan kereta, maka nak cari pomen. Begitulah sebagainya. InsyaAllah pada minggu ni saya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan kuliah tajwid Al-Quran kita secara fizikal bersama dengan di hadapan saya ni ada puteri-puteri daripada apa nama tempat ni daripada Kubak Center. Tapi nama kawasan ni apa? Bandar apa? Bandar Baru Bangi ke? Oh, Sungai Ramal Dalam. Okey. Alhamdulillah pada minggu ni dapat, biasanya saya buat live melalui saya punya Facebook sahaja. Hari ni dapat bersama-sama dengan mereka, alhamdulillah. InsyaAllah baik, kita akan sambung pengajian tajwid kita. Siapa yang ada kitab boleh buka di halaman yang ke-210. Muka surat 210. Masih lagi membincangkan tentang sifat huruf tunggal. Dalam pertemuan-pertemuan yang lalu kita dah cerita tentang sifat-sifat huruf hijaiyah. Jadi setiap huruf-huruf Al-Quran yang kita baca ni memiliki sifat-sifat. Macam kita kata setiap kita ni ada, orang kata sifat dia ni pemarah, dia ni bengis, dia ni lemah lembut, yang dia ni pula lembik, yang dia ni keras dan sebagainya lah. Manusia pun ada sifat, maka begitu juga keadaannya huruf-huruf Al-Quran. Jadi sebab itulah masa kita baca Al-Quran, maka kita kena tunaikan hak-haknya. Kalau huruf tu lembut, lembutkanlah. Jangan huruf tu lembut kita keraskan. Begitu juga kalau huruf tu keras, maka kena keraskan, jangan dilembutkan dan sebagainya. Jadi sifat huruf ini ada 17. Maka kita dah cerita sifat yang berlawanan ada 10. Kalau kita dapat ulang balik semula, yang pertama jahar, lawannya hamas. Jahar lawannya hamas.
Jahar tu apa? Jahar tu ialah suara nafas. Bila kata nafas, dia berkait dengan udara ataupun angin. Masa kita sebut tu angin tak terlepas, tu jahar. Kalau hamas ni angin tertahan. Kalau jahar angin tertahan, hamas angin yang terlepas. Terbalik. Kemudian yang ketiga syiddah, iaitu suara. Dia berkait dengan bunyi. Bunyi yang tertahan. Tu syiddah, bunyi yang tertahan. Lawannya rakhawah, bunyi yang terlepas. Masa kita sebut bunyi tu terlepas. Di antara syiddah dan rakhawah ada satu lagi sifat namanya apa? Bayyinah ataupun tawassut. Okey, itu dah 4 dah. Bayyinah ataupun tawassut. Bayyinah tu di antara, tawassut tu pertengahan. Pertengahan di antara syiddah dengan rakhawah. Kemudian kita cerita yang keenam iaitu sifat isti'la. Isti'la huruf yang meninggi ataupun terangkat. Lawannya istifal, huruf-huruf yang merendah. Kemudian yang ke-8 itbaq, ni huruf-huruf yang tebal ni, iaitu lidah kita menutup naik ke langit. Lidah naik ke langit. Itu huruf dia sad dot taza. Lawannya ialah infitah, selain daripada sad dot taza lah. Huruf-huruf itbaq juga merupakan huruf isti'la, tetapi bukan semua huruf isti'la adalah huruf itbaq. Kemudian yang ke-9 sifat izlaq dan lawannya iaitu ismat. Kemudian masuk kepada sifat huruf tunggal. Sifat tunggal apa yang pertama? Sofir. Siapa masih ingat, sofir itu adalah huruf yang berdesir. Masa kita sebut dia bunyi tu bunyi desir ataupun bunyi siulan. 3 saja huruf dia, sin, zai dan sad. Di mana sin, zai, sad ni dia ada 3 martabat. Ada martabat yang kuat, ada yang pertengahan dan ada yang rendah. Yang kuat tu huruf yang bersabdu, yang bertasydid. Yang kedua huruf yang mati, itu pertengahan. Yang ketiga huruf yang berbaris. Kemudian kita sentuh sifat yang seterusnya iaitu sifat qalqalah. Manilah muka surat 210 ni. Dah habis. Sebenarnya kita dah kepada sedikit dia punya penjelasan ataupun tengok di tengah-tengah tu perhatian. Siapa yang ada kitab tajwid, kitab tajwid ni boleh buka kitab tajwid. Yang terutamanya kepada sidang penonton yang berada di rumah tu, hari ni saya tak buka komputer, saya tak pasang saya punya slide saya. Jadi mohon siapa yang ada kitab, buka kitab muka surat 210. Yang di hadapan saya pun ada kitab, saya kongsikan. Yang di bahagian tengah, perhatian pertama, perhatian ahli al-ada ataupun di kalangan ulama-ulama tajwid, mereka ni berbeza pandangan, berselisih ni boleh juga ataupun berbeza pandangan lah, mengenai cara ataupun kaedah nak bunyikan qalqalah itu. Maka terbahagilah kepada 4 kumpulan. Jadi ada 4 pendapat macam mana nak bunyikan bunyinya lantun-lantun ataupun bunyi yang yang melantun itulah. Yang pertama, sebahagian ulama mengatakan bahawa qalqalah dilafazkan hampir kepada baris fathah secara mutlak. Sama ada huruf sebelumnya berbaris fathah atau kasrah ataupun dhammah. Inilah pendapat yang masyhur lagi terpilih di sisi guru-guru kita yang terkenal keahliannya. Macam mana contoh kalau kita tengok beberapa kalimah-kalimah sebelumnya tu, di muka surat sebelumnya tu, kita tengok contoh Samaniya hijaj yang atas muka surat 209 tu kan. Hijaj. Ada macam hijaj. Macam bunyi fathah. Fakhuruj ja. Dia macam baris fathah. Hasad da. Dia kan bunyi dia macam bunyi baris atas. Jadi itu pandangan yang pertama, dia kata sama ada sebelumnya tu sama ada huruf sebelumnya tu baris atas ke bawah ke dhammah ke, tetap bunyi lantunannya tetap macam bunyi baris atas. Kalau kita tengok muka surat 209 tu fakhuruj kan, dia bunyinya apa? Fakhuruj. Dia walaupun ra tu baris dhammah, tetap jim itu bunyi macam baris atas. Macam itulah. Itu pandangan yang pertama. Baik, masuk pandangan yang kedua. Sebahagian ulama pula, maknanya ada di kalangan ulama tajwid ataupun ulama Al-Quran yang lain, mengatakan bahawa qalqalah
dilafazkan hampir ke baris fathah pada huruf ta dan qaf, dan hampir kepada baris kasrah pada ba, jim dan dal. Jadi 5 huruf qalqalah tu pecahkan 2, qaf dan ta ni lantunan dia macam bunyi baris atas. Aqa. Al-ta. Adapun ba, jim, dal ni dia ab. Ab tu macam baris bawah, macam nak abi. Ab, aj, ad. Nampak? Bunyi lantunannya pun rasa ringan dan rendah. Ba, jim dan dal. Itu pandangan yang kedua. Kalau pandangan pertama tadi semuanya bunyi macam baris atas dah. Masuk pandangan yang ketiga. Sebahagian ulama mengatakan bahawa qalqalah dilafazkan mengikut baris huruf sebelum, sama ada baris fathah, kasrah ataupun dhammah. Jadi kalau kita tengok muka surat sebelumnya tu, untuk kita bunyikan macam mana yang kaedah yang ketiga ni, kalau fakhuruj, dia bunyi fakhuruju, dia macam ju. Sebab ra tu baris depan. Kalau samaniya hijaj, dia ja. Macam ja pula. Dia bukan hijaju. Dia tengok baris huruf sebelum. Kalau baris atas, bunyinya macam baris atas yang qalqalahnya. Kalau huruf sebelumnya tu baris dhammah, lantunan huruf qalqalahnya macam baris dhammah. Begitu. Itu pandangan yang ketiga. Ni saya pun jarang dengar lah ini. Yang kita biasa dengar ialah yang pertama dan kedua. Baik, yang keempat, pandangan yang keempat, sebahagian ulama mengatakan bahawa qalqalah lantunan itu dilafazkan mengikut baris huruf selepas, sama ada baris fathah, kasrah dan dhammah. Ini pun lagilah saya jarang dengar, tapi rupanya ada. Cuma diceritakan yang paling masyhur ialah pandangan yang pertama tadi. Tapi tidak dinafikanlah bahawa maknanya di kalangan ulama pun ada beberapa perbezaan pandangan pada membunyikan lantunan itu. Berkata ulama tajwid, dan hampirkanlah qalqalah itu kepada baris fathah secara mutlak, dan jangan kamu memperikutkan akannya kepada baris yang sebelum, maka kamu memperindahkan lafaznya. Jadi kalau ini maknanya ulama yang pendapat pertama tadilah. Dia kata lantunan itu bunyikan seakan-akan baris atas. Jangan tengok baris sebelum. Ini maknanya pandangan ulama yang pertama tadi. Berkata Syekh Ibrahim Samannudi, qalqalah huruf-hurufnya pada ungkapan qutubu jadin, dan tetaplah bunyinya hampir kepada makhraj fathah mengikut pendapat yang lebih kuat. Terdapat juga di kalangan ulama yang menggunakan istilah berbeza pada pembahagian qalqalah, iaitu surah, wusta dan kubra. Jadi ada di kalangan ulama pula dia kata bunyi lantunan tu tengoklah, kalau dia tu surah ke, kubra ke, wusta, maka lantunannya tu bergantung kepada keadaan dia. Kalau kubra, kuatkan sedikit. Kalau surah, lantunannya lebih rendah. Dan wusta, ni wusta pula. Jadi ini ada pandangan lain lah. Maknanya kalau kita tahu ada surah, kubra dan akbar. Tapi ada juga pandangan yang kata surah, wusta dan kubra. Bahkan ada juga pandangan ulama berkenaan dengan qalqalah ni, dia kata 2 je, tak ada 3. Yang ada apa? Surah dengan kubra sahaja. Yang akbar tu termasuk dalam kubra, dia kata. Bahkan ada pula yang kata yang akbar tu tak termasuk. Sebab apa? Akbar tu dia tidak menepati syarat qalqalah. Syarat qalqalah ialah mati. Akbar tu dia bersabdu. Jadi ini adalah perbezaan di kalangan ulama. Jadi kita pegang salah satu daripada mereka. Kalau saya lebih cenderung kepada pandangan yang pertama tu lah. Ataupun yang kedua pun boleh juga. Kalau saya lebih nampak yang pandangan yang kedua ni. Kalau bunyi qaf dan ta, dia lantunannya seakan-akan bunyi baris atas. Kalau ba, jim, dal, sebab ni huruf-huruf istifal, dia lantunan dia macam baris orang kata cenderung ke baris bawah. Samaniya hijaj, dia fakhuruj idza hasad walam yulad, kemudian sawa'is sirat, dia macam baris atas.
wa ma wasaqa. Itu lantunan yang penting kita bunyikan lantunan pada huruf-huruf yang 5 ini. Hafal tak huruf qalqalah? Semua hafal ya? Kalau saya tanya boleh ingat Kalau huruf sofir, ingat tak huruf sofir? Apa dia? Oh, tengok. Ingatlah apa dah. Qalqalah, apa tak? Okey. Oh, itu mudah Tapi yang sofir itu 3 je. Zai, sin, sad Okey, habis. Kita masuk kepada sifat yang ke-13. Apakah sifat ke-13 ni? Adalah sifat lin. Ada orang nama lin ke kat sini? Tak ada. Okey, kita tengok lin tu. Kalau ada orang tu nama lin, tengok dia lembut ke tidak. Kalau nama lin dah tapi kasar, maknanya dia tak lin lah tu. Dia tak lin. Okey, lin tu dari sudut bahasa maksudnya ialah lembut. Pada istilah menyebutnya dengan lembut dan mudah. Berkatalah sahib as-salsabil, dan lin itu kamu keluarkan 2 huruf dengan mudah tanpa kekerasan dan kesusahan. Dia kata 2 huruf. Apakah huruf lin yang 2 itu? Iaitu waw dan ya. Tetapi waw dan ya tu dia ada syarat. Apa dia? Yang pertama, waw sakinah, waw yang mati, dan huruf sebelumnya berbaris atas. Contoh fauqa, fauqa. Yang kedua, ya sakinah, ya yang mati, dan huruf sebelumnya berbaris fathah. Pun sama juga, dua-dua huruf ni mesti mati, sebelumnya mesti berbaris atas. Itu syarat nak jadi huruf tu huruf lin. Kalau waw tapi dia berbaris, ataupun waw mati sebelumnya baris kasrah ataupun baris dhammah, dia tidak lin lah. Sebab lin tu mesti sebelumnya baris atas. Berkata Imam Ibnul Jazari, dan lin itu hurufnya iaitu waw dan ya yang sukun, keduanya huruf dan huruf sebelumnya berbaris fathah. Mestilah waw dan ya yang mati sebelumnya baris atas. Berkata Syekh Sulaiman Jamzuri, dan lin itu hurufnya iaitu ya dan waw yang sukun, keduanya sekiranya berbaris fathah. Huruf sebelum keduanya demikianlah dinyatakan. Okey, kita tengok fauqa. Tengok macam mana kita. Sebab tu masa waw mati sebelumnya baris atas, jangan kita hentak dia. Kalau kita hentak, bunyi dia akan jadi keras, berat. Fauqa, dia fauqa tu salah. Fauqa. Cuba sama-sama. Tak sama. Sekali lagi. Fauqa. Jadi jangan kita fauqa. Jangan begitu. Bila kita hentak, dia akan jadi keras, dia tak lembut. Fauqa dia. Fauqa. Sekali lagi. Masa kita sebut fau tu, mulut kita muncung ke tidak? Ke fauqa? Muncunglah. Waw ni huruf yang bibir dimuncungkan. Fauqa begitu. Baik, kalau contoh ya pula, laisa. Tak sama. Kena serentak. Laisa. Okey, mudah kan? Dia kebiasaan masa ni okey, tapi nanti kan masa kita praktik baca Quran, nanti kan kita masa tu akan jumpa. Huruf lin dengan mad lin lain. Tahu? Yang ni masih lagi huruf lin. Berlakunya mad lin ialah apabila kita matikan huruf selepas lin dan waqaf padanya. Kita matikan qaf dan kita berhenti pada huruf qaf tu. Fauq, barulah jadi mad lin. Lais. Macam mana kalau surah apa yang banyak mad lin ni? Li'ila fi Quraish. Matikan shin tu, sebelumnya ada ya lin. Ada ya lin. Ila fi Quraish ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait. Tu semua huruf lin yang berlaku mad lin. Mad lin ni dia terjadi ketika waqaf sahaja, ketika berhenti. Okey. Habis dah sifat yang ke-13. Kita beralih pada sifat yang ke-14. Apakah nama sifat tu? Iaitu inhiraf.
Inhiraf ni dari sudut bahasa maksudnya melencong. Inhiraf, melencong. Dari sudut istilah, hurufnya melencong daripada makhraj ke makhraj yang lain ketika menyebutnya. Adapun huruf inhiraf itu katakanlah olehmu, pengertian maknanya iaitu melencong huruf daripada makhraj. Huruf inhiraf ada dua, iaitu ra dan lam. Berkatalah ulama bahawa ra melencong ke belakang bawah hujung lidah. Itu susah tu. Dan lam melencong ke hujung lidah. Berkata Imam Ibnul Jazari, dan inhiraf itu melencong itu betul lah pada lam dan ra. Dia masa kita sebut huruf-huruf ni pun sebenarnya lidah kita sebenarnya dia akan melencong begitu. Dia naik kata kan, melencong gitu. Huruf ra pun sebenarnya macam tu juga, dia naik tapi dia tidak kena ke atas langit. Dia bergantung gitu. Tu ra. Kalau lam dia kena naik atas. Letak betul-betul belakang gigi kacip kita belakang tu. Tu huruf lam. Kalau huruf ra ni dia naik juga melencong, dia kata kalau ni namanya kalau terus ni panggil apa? Kalau teruslah. Dia tak melencong lah. Terus straight kan, okey. Tapi kalau dia mula kona atau melencong. Lidah kita kalau dia terus dia tak melencong. Tapi bila dia naik, dia kona tu mula dah dia melencong. Lepas tu huruf lam ni nampak lidah kita akan naik ke atas. Dia melencong. Dia naik. Begitu juga huruf ra pun sama juga, dia naik tapi cuma dia tak kena sahaja dia langit. Susah kita nak seluk lidah kita macam mana kan. Tapi ulama-ulama yang buat kajian ni dia dah merasakan begitulah keadaan lidah ketika menyebut-nyebutkan huruf ini. Berkata Imam Sahib Salsabil, dan huruf lam serta ra itu disifatkan keduanya dengan inhiraf. Berkatalah ulama tajwid tidak harus bersangatan inhiraf, kerana jika bersangatan inhiraf pada lam akan jadi nun, dan jika bersangatan inhiraf pada ra akan jadi lam. Sebab tu kita kata lidah kita ni kalau kita melencong terlebih naik ke atas tengah-tengah, ingat huruf lam dia melencong sikit je. Gigi kacip atas. Masa kita sebut terasa tak lidah kita kena gigi belakang? Terasa kan? Tapi dia kata kalau kita melampau inhiraf, no. Jadi lidah kita akan naik ke tengah-tengah di langit. Dia bukan ke depan dia. Gitu. Jadi huruf nun. Cuba buat an. Lidah kita tekan kat mana? Ke atas langit-langit tengah tu gitu. Dia melencong ni langit kita. Dia gitu. Tu huruf nun. Sebab tu kata jangan bersangatan, dia melencong sikit je. Situ ke depan. Kalau huruf ra dia naik sikit. Jangan lebih, dia kata kalau lebih jadi huruf lam. Tu huruf ra. Boleh rasa lidah sendiri tak? Susah nak rasa tapi macam itulah. Dia kata kalau huruf ra kita lebih dia jadi huruf lam. Jangan lidah kita jangan naik ke atas sangat. Sedikit saja naik. Lidah kita melencong. Tapi lidah bukan lurus. Lidah melencong, naik. Kalau naik tinggi sikit jadi huruf lam. Kalau naik melampau-lampau jadi huruf nun. Lidah kita naik gitu. Habis. Itu maksud melencong. Lidah kena dalam keadaan begitu semasa kita menyebut huruf lam ataupun huruf ra. Kat sini tak ada contoh-contoh, jadi kita susah nak buat praktik. Teruskan sifat yang ke-15. Pada bahasa maksudnya berulang-ulang, takrir, iaitu takrir. Pada istilah, keadaan hujung lidah. Jadi hujung lidah sebab itu masa kita sebut huruf ra tu, dia adalah huruf hujung lidah. Bergerak-gerak ataupun bergetar ketika menyebut hurufnya. Berkata Sahib Salsabil Asy-Syafi, dan perkenalkanlah takrir itu dengan mengangkat kepala lidah. Lidah kita yang kepalanya ujung tu saja, kamu akan mendapat apa yang dikehendaki. Jadi angkat tu maksudnya dia suruh getarkan sedikit lah. Getar ataupun gerak. Gerak ataupun getar.
Cuma getaran dan gerakan huruf ra yang hujung itu dia gerak je, bukan gerak banyak. Gerak dia sekali gerak je macam tu je. Ar. Kalau tak gerak langsung dia akan jadi macam orang yang tak boleh sebut huruf ra tu. Dia ra. Kita kata ra. Dia kata ra. Dia jadi macam GHO ra. Jadi huruf ghain. Itu orang yang tak getar langsung. Tapi kita kena ada bunyi ra. Cuba sebut. Cuba seorang-seorang. Okey. Lagi sekali. Okey. Boleh semua kan? Tak ada kita jumpa kawan-kawan yang dia sebut ra tu dia kata ra. Rambut dia kata. Dia tak boleh sebut ra. Ada. Kan. Itu maknanya lidah dia tak bergetar. Tapi kena hati-hati jangan melampau. Getar tu jangan sampai tu jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu getak banyak. Gitu. Tu jangan sampai macam tu. Dia sikit je. Sekali gerak je. Hir. Dia macam gerak sekali je. Gerak sikit lah. Rahman. Cuba sebut. Nirrahim. Tu cantik dah tu. Ini semua dah boleh belaka dah. Okey. Jangan melampau Rahmanirrahim. Yang tu jangan. Okey. Itu gerak ataupun getaran pada huruf ra. Ada orang yang tak boleh, maka dia kena latih. Macam-macam lah kaedah. Ada setengah guru kata, kamu asah lidah kamu guna apa? Ada yang asah lidah guna sudu. Dia lidah. Dia nak bagi lembutkan lidah dia. Ada setengah guru buat macam tu. Ada setengah guru dia kata ambil cincin. Asahkan lidah. Nak bagi lembutkan lidah sebab tak boleh sebut huruf ra. Saya ada seorang kawan, sama-sama belajar tahfiz dulu. Dia memang tak boleh sebut huruf ra. Sampai orang ejek-ejek lah dia. Ra kan. Dia jenuh. Kita suruh buat dia tak boleh. Lidah tak boleh gerak. Tak boleh getar. Sampai satu hari nak cerita dia macam-macam dah orang suruh buat. Nak lembutkan lidah tu macam-macam dah buat lah. Sampailah satu hari, dia ni tak boleh jadi imam. Dia dah habis dah 30 juzuk. Tapi tak boleh jadi imam sebab dia tak boleh sebut huruf ra. Kerana syarat imam ni kena ada orang yang fasih. Dia tak fasih. Maka guru kami ni suruh dia jadi imam satu hari. Dia kata, ustaz saya tak boleh sebut huruf ra. Ra dia kata. Jadi imam. Jadi ditakdirkan waktu dia jadi imam tu, Masya Allah. Itu kata Allah bagi boleh sebut huruf ra. Kalau tidak sebelum tu Masya Allah dia macam-macam ikhtiar dah dia lakukan untuk lembutkan lidah dia supaya lidah tu bergetar. Takrir. Tapi tak berlaku sampai satu ketika Masya Allah itu Allah nak bagi guru tu suruh jadi imam. Waktu jadi imam tu dia boleh bergetar lidah dia. Cantik dah. Sampai sekarang dah boleh dah. Alhamdulillah. Sekarang mengajar di Darul Quran. Baik, huruf takrir juga dikenali sebagai huruf tikrar. Boleh sebut takrir, boleh sebut tikrar, boleh. Ulama mengatakan bahawa takrir hendaklah disembunyikan jika ra tersebut bertasydid. Sama ada ketika wasal ataupun waqaf, sama ada ketika berhenti ataupun ketika bacaan sambung. Kalau dia bersabdu, maka ulama kata sembunyikan getar. Jangan kamu menambah getar. Sebab biasanya kalau huruf ni apabila bertasydid maka kita akan tekan dia, jelaskan bunyinya. Berbeza dengan takrir. Jangan kita jelaskan takrir sampai kita menambahkan getar. Jadi orang tersilap kadang-kadang. Contoh Bismillahir, dia buat hir. Saya pernah buat susah. Tapi dia boleh buat. Itu melampau getar. Bismillahirrahmanirrahim. Tu salah. Okey, jadi jangan buat macam tu. Bahkan ulama kata kalau ada syaddah pada huruf ra, seakan-akan kita sembunyikan, hilang langsung, seakan-akan macam hilang, tak bunyi. Rahim begitu. Rahim. Ada bunyi getar ke tak?
Rahmanir. Ada bunyi ir. Ada bunyi tu sikit. Itu namanya apa? Saya baca tadi ada bunyi sedikit. Hir. Ada bunyi ir. Itu namanya apa tu? Bukan. Bukan. Saya tak bunyi getar. Hir. Ada bunyi ir. Itu namanya apa? Sifat bayinah ataupun tawassut. Bayinah. Lin Umar. Lin Umar. Ada huruf ra. Apa maksud bayinah? Suara sedikit terlepas. Bunyi itu lepaskan. Hir. Dia bukan hir. Kalau hir, itu namanya syiddah. Hir. Bunyi hir, itu namanya bayinah. Jadi kena lepaskan bunyi dia sikit. Itu namanya bayinah. Jangan kita sekat nir rahim. Kalau kita sekat nir rahim, itu namanya syiddah. Salah lah. Itu contoh wasal ar-Rahman. Ketika waqaf, contoh dia fil har. Har, kita hanya orang kata mengangkat suara ketika menyebut huruf ra, tetapi jangan menggetarkan. Fil har. Begitu. Har. Tapi ada bunyi sikit. Cuba sama-sama. Saya sebut dulu, nanti kan ikut. Fil har. Fil har. Okey. Har. Ada bunyi sikit. Itu namanya bayinah. Tapi jangan jangan getarkan je. Berkata Imam Ibnul Jazari, dan sembunyikanlah akan takrir ataupun getaran gerak-gerakan itu apabila ra itu bertasydid. Jadi sembunyikan, jangan bunyikan lebih. Berkata Sahib Salsabil, dan sembunyikanlah takrir pada ra yang bertasydid ketika wasal dan waqaf. Sama ada waqaf ke wasal ke, tetap sembunyi bunyi takrirnya. Peringatan, tidaklah dihilangkan takrir pada ra musyaddadah secara mutlak, sebaliknya dikurangkan sahaja. Menurut Al-Ja'bari, untuk jalan yang selamat cukuplah sekadar sekali sahaja mengangkat lidah ke langit. Jadi begitulah kita buat tadi. Hir-Rahmanir-Rahim. Itu dah okey tu, lepas dah. Kita nak kira berapa kali saya punya getar, Ustaz. Susah lah macam tu. Jangan orang kata jangan melampau-lampau lah. Kita dah agak-agak okey ni, okey dah, kita lepas. Habis. Itu takrir. Kemudian sifat yang ke-16. Sifat yang ke-16 ni namanya tafasyi. Tafasyi. Apa makna tafasyi? Dari sudut bahasa maksudnya menghembur. Kita hemburkan udara mulut kita tu. Kalau ada kuman-kuman ke, kalau ada bau-bau yang memang tersembur lah. Pada istilah menghemburkan ataupun berhemburan angin antara gigi depan dengan langit-langit keras ketika menyebut hurufnya ash. Dia keluar antara celah-celah gigi tu. Ash. Kan. Berkata Imam Sahib Salsabil, dan sekiranya kamu inginkan makna tafasyi, maka ketahuilah bahawa dialah udara yang berhembur dalam mulut. Tu. Huruf tafasyi apa? Satu saja. Tadi huruf takrir tadi satu juga, huruf ra. Maka tafasyi pun satu, iaitu shin. Berkata Imam Ibnul Jazari, dan bagi tafasyi itu hurufnya adalah shin. Berkata Sahib Salsabil, dan tafasyikan, hemburkanlah angin olehmu akan huruf shin itu. Berkata ulama tajwid mengatakan bahawa tafasyi terbahagi kepada 3 martabat, iaitu a'la, awsat dan adna. Samalah macam kita kata tadi sifat apa? Sifat safir. Yang pertama tafasyi yang musyaddadah. Itu yang paling kuatlah. Martabat a'la, martabat paling tinggi. Dia ada sabdu. Ashimal, begitu. Cuba sama-sama. Ashimal. Ada tak kita pernah dengar orang tak bunyi sh? Semua boleh buat kan, senang kan? Kecuali kalau orang tu tak ada gigi. Siapa yang pakai gigi palsu, cuba cabut tengok. Bunyi tak?
Jadi bunyi dia pun jadi pelik sikit. Sebab dia bunyi dia keluar antara celah-celah gigi tu. Ash. Okey, ash. Jadi mesti bunyi. A'udzu billahi minash. Tu bunyi. Sebab shin tu bersabdu, dia martabat paling tinggi. Jadi tambah-tambah pula dia ada sabdu. Jadi kita mulakan a'udzu billahi minasyaitan. Syai tu lembut, jangan syaitan. Kenapa kena lembut? Walaupun syaitan tu jahat. Syaitan ni jahat ke baik? Kita nak berlembut ke nak keras dengan dia? Jadi orang kata syaitan ni jahat, kita keras. Minasyaitan ni salah. Syaitan tu ada huruf ya apa? Ya lin. Ya yang kena lembutkan. Tekan pada minash je. Kalau geram pun tekan geram kat shin tu. Kalau geram kat syaitan. A'udzu billahi syai lembut. Syaitanir rajim. Cuba sama-sama. Dia macam syai tu macam keras sikit kan. Cuba dengar Saya keraskan kat mana? Cuba tutup mata. Dengar. Nak tengok, nak tangkap bunyi tu. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Ada berapa tempat yang saya tekan? Cuba dengar sekali lagi, tangkap di mana tempat yang saya tekan ada berapa? Cuba kira ya. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Ada berapa? Baru dapat tangkap. 3. Jadi 3 huruf yang bersabdu. Yang pertama billah. Jangan kita a'udzu billah itu namanya apa tu? Kalau saya baca a'udzu billah, satu macam bunyi saktah, yang kedua macam syiddah. Syiddah tu suara tersekat. Billah. Sebab tu saya bunyi bil. Dia bunyi il. Itu namanya apa dia? Namanya apa kalau saya bunyikan tawassut. Dia bunyi terlepas. A'udzu billahi tu apa tu? Tafasyi. Tafasyi apa? A'la ke awsat ke adna? A'la. Sebab apa a'la? Sebab dia bersabdu. Masuk martabat awsat, yang pertengahan. Iaitu terjadi pada shin yang mati. Wa ashhidu. Dia kurang sikit. Jangan jangan wa ashhidu. Jangan melampau sangatlah. Okey, ingatkan bunyi phone siapa bunyi tadi? Wa ashhidu sama-sama. Tetap ada bunyi ada bunyi tu. Yang penting kena ada bunyikan. Habis tu martabat yang pertengahan. Dia tak macam ashimal tadi. Masuk martabat adna yang paling rendah, ia terjadi pada shin mutaharrikah, shin yang berbaris. Yaghsha, ada bunyi sya, ada bunyi juga tapi sikit je. Jangan melampau, jangan bunyikan yaghsha, dia bunyi sya, tu jangan. Cuba bunyi sama-sama yaghsha, 1 2 3. Ada bunyi tu okey dah. Berkata Syekh Ibrahim Samannudi, dan pada huruf shin itu tafasyi yang sempurna. Jika ia sukun maka nyatakanlah, dan ketika bertasydid maka ia lebih nyata. Okey, jadi bunyi tu huruf shin saja. Masuk yang ke sifat terakhir, iaitu sifat istitalah. Apa makna istitalah? Daripada kalimah tala yatulu, panjang, memanjang. Pada istilah, makhraj hurufnya berpanjangan di bahagian tepi lidah hingga sampai ke makhraj huruf lam. Berkata sahib Salsabil Asy-Syafi, dan istitalah itu jika kamu inginkan batasannya, makna dialah berpanjangan dad pada makhrajnya. Maknanya yang panjang tu apa? Panjang pada makhraj. Manakah makhraj huruf dad? Ni huruf lidah kita. Ni pangkal lidah kat sini. Ni bahagian daun lidah, tengah lidah. Ini hujung lidah, tepi lidah sini. Mana bahagian ni bahagian tepi lidah sini ya. Ini hujung tepi lidah.
Sini bahagian sini. Yang kata panjang tu ialah daripada pangkal ni sampailah kepada makhraj huruf lam. Lam kat ujung ni. Sebab itulah huruf dad lidah kita dia naik gitu. L jangan ot. L dulu ya. Cuba sebut L. Okey. L. Bunyi pun begitu. Huruf istitalah pada ada satu sahaja iaitu huruf dad sahaja, berkata Imam Ibn Jazari, dan dad kamu istitalahkanlah, kamu panjangkanlah makhrajnya, bunyinya tu. Berkata Syekh Ja'bari mengatakan bahawa terdapat perbezaan antara istitalah dengan mad, walaupun kedua-duanya membawa maksud berpanjangan. Mad tu pun maksudnya panjang, istitalah pun panjang. Huruf istitalah panjang pada makhraj, bukannya panjang pada bunyinya. Bukan begitu. Tapi huruf mad itu panjang pada nada suara ataupun tempoh masa. Dia yang panjang tu apa? Panjang tempat keluar tu saja, iaitu panjangnya makhraj huruf dad tu saja. Panjang daripada pangkal tepi terus sampai itu maksud panjang istitalah. Perhatian, selain 17 sifat yang telah dinyatakan tersebut, terdapat juga sifat-sifat yang masyhur yang ada pada huruf hijaiyah, iaitu khafa dan gunnah. Okey. Jadi maknanya sifat huruf yang 17 habislah sampai istitalah. Huruf dad ni bunyinya kita seakan-akan macam melekat lidah kita pada gigi geraham sebelah kiri ataupun kanan bahagian atas. Dan bunyinya itu seakan-akan macam melekat dan terhenti, seakan-akan ghairil maghdubi alaihim walau dia bukan waladdah, dia bukan gitu. Kecuali kalau kita baca laju mungkin lagi tu. Tapi kalau kita buat gerak perlahan bunyinya walau. Cuba buat. Tu cantiklah tu. Alhamdulillah. Itu apabila digabungkan 4 orang. Kalau seorang-seorang tidak tahu jadi. Mudah-mudahan jadilah insya-Allah. Okey dah, alhamdulillah istitalah habis. Itulah dia sifat-sifat tunggal. Sifat tunggal tu apa dia? Istitalah, tafashi, takrir, inhiraf, lin, qalqalah, safir, tu sifat-sifat tunggal, dia tak ada lawan. Berbanding yang sebelumnya tu ada lawan. Suara tertahan, lawannya suara terlepas. Nafas tertahan, lawannya nafas terlepas. Lidah pangkal naik, ada lawannya lidah menurun. Okey? Habis dah. Kemudian, sebab kita tahu bahawa sifat-sifat huruf ni, ini kita ambil pandangan yang 17. Di samping 17 ni ada lagi beberapa sifat-sifat huruf yang masyhur juga. Kita boleh sentuh juga pada kali dalam kitab kita ni disebut apa dia? Ada sifat khafa. Apa makna khafa? Tersembunyi ataupun terselindung. Tersembunyi ataupun terselindung. Pada istilah tersembunyi suara huruf kerana bersangatan luas makhrajnya. Huruf khafa ada 4 iaitu ha dan huruf mad alif, waw dan ya yang terhimpun dalam kalimah hawi. Berkata Syekh Ibrahim Samanudi, dan ha serta huruf mad adalah huruf khafa. Huruf khafa juga dikenali sebagai huruf khafiyah, huruf yang terlindung. Huruf mad yang 3 adalah huruf khafa kerana makhrajnya sangat luas. Huruf mad ni kan makhrajnya ialah bahagian rongga mulut ni. I dia panjang. Jadi luas. I u. Okey. Kemudian waw, kemudian ya, kemudian waw, mad dan terakhirnya adalah huruf ha. Apa ni? Alif adalah huruf yang paling khafa kerana paling luas makhrajnya. Kemudian ya, kemudian huruf waw, mad dan terakhirnya adalah huruf ha. Berkata Syekh Sulaiman Al-Dulji, dan katakanlah alif yang paling khafa dan yang paling luas makhrajnya, dan katakanlah seperti itu huruf ya, kemudian waw mengikut turutan. Huruf khafa adalah huruf yang lemah. Huruf mad ini sekadar pengetahuan saja, sebab yang kita dah pegang pandangan kita ialah ada 17 sifat yang kita sentuh tadi. Ini sekadar orang kata ilmu tambahan.
Huruf khafat ni huruf-huruf yang lemah. Huruf mad lemah, maka dikuatkan dengan mad panjang ketika bertemu dengan hamzah. Jadi huruf mad apabila jumpa hamzah maka dia akan jadi lebih panjang. Contoh dia akan jadi mad jaiz munfasil, dia akan jadi mad wajib muttasil apabila dia jumpa dengan huruf hamzah. Muka surat 218. Adapun huruf ha dia paling lemah, maka dikuatkan dengan silah, melahirkan huruf mad padanya. Kan huruf ha ni dia, sebab tu huruf ha ni paling lemah. Dan daripada banyak-banyak huruf ha yang paling lemah. Kita sebut lepas, lega. Kita tak perlu nak tahan, tak perlu nak tekan, mudah saja. Dia paling lemah pegangan tempatnya. Tapi nak menguatkannya apabila dia jumpa dengan huruf hamzah ataupun berlaku silah. Berlaku silah. Silah tu apa contoh? Maksilah lah. Kan maksilah dia terjadi apabila huruf ha dhamir, ada huruf ha jumpa dengan huruf yang berbaris selepasnya. Maka jadilah dia silah, maka ketika tu dia akan dipanjangkan. Jadi kuat sikit lah apabila dia panjang tu. Okey. Berkata ulama tajwid, dan diketahui akan khafa itu dengan tiada dinyatakan suara huruf pada perkataan. Huruf y ataupun huruf mad waw alif ya dikuatkan dengan mad dan mensilahkan dhamir tetap pada bilangan. Ini 4 huruf-huruf khafa. Ini pun jarang disentuh sebenarnya. Kita jangan guna sangatlah. Khafa adalah sifat berlawanan. Lawannya adalah lawan bagi khafa adalah zuhur, nyata. Sembunyi lawannya nyata. Adapun sifat ini zuhur tidak dibincang secara terperinci dalam mana-mana kitab yang berkaitan dengan ilmu tajwid. Ini sekadar makluman saja. Kemudian gunnah. Ada sifat gunnah. Sebab tu kadang-kadang ada setengah guru dia kata huruf ni ada sifat gunnah. Jangan kita terkejut sebab yang kita belajar 17 tu tak ada sifat gunnah. Tapi ini adalah sifat tambahan. Apa makna gunnah? Dengung. Pada istilah suara lunak lagi merdu keluar daripada batang hidung. Sebab tu orang yang lagi banyak dengung lagi sedap sebenarnya. Maknanya masa kita baca tu, kalau kita lagi banyak hukum-hukum yang dengung lagi sedap sebab kita dapat melengguk-lenggukkan. Cuma hati-hati jangan kita mendengungkan pada yang bukan tempatnya. Dan gunnah adalah suara lunak yang terdapat pada nun dan mim atas beberapa martabat. Jadi huruf gunnah tu apa? Mim dan nun. Panjang sebenarnya huraian ni. Kita nak habiskan sikit lagi. Habiskanlah ya. Huruf gunnah, 2 nun dan mim dikenali sebagai huruf khayshum. Maka setengah ulama berkata bahawa gunnah adalah sifat lazim yang memang ada pada 2 huruf itu. Gunnah adalah 2 huruf yang gunnah adalah sifat yang memang ada pada 2 huruf itu. Apa dia? Mim dan nun. Lagi syadidah ataupun syiddah dan bukannya pekerjaan amalan lidah. Dikatakan bahawa gunnah menyerupai bunyi kijang yang kehilangan anaknya. Siapa boleh buat bunyi itu? Macam mana kijang kehilangan anak? Kalau kucing hilang anak macam mana? Dicari anak dekat dicari anak tu kalau kucing. Kalau kijang tak tahulah macam mana. Adapun menurut pendapat Mulla Ali Qari bahawa gunnah menyerupai bunyi merpati pula. Siapa boleh buat bunyi merpati? Tak pandai juga. Saya pun tak pandai. Okey. Berkata Imam Ibnul Barri, dan gunnah adalah suara yang terdapat pada mim dan nun yang keluar daripada batang hidung. Itulah dia. Biasanya kita tahu gunnah suara yang keluar ataupun bunyi yang keluar daripada batang hidung. Sebab tu masa kita, kalau orang yang hidung sumbat, susah nak bunyikan gunnah tu. Hidung sumbat, susah nak buat. Itu. Sebab dia keluar melalui batang hidung. Menurut sebahagian ulama, antaranya Imam Ibnul Jazari, Mulla Al-Qari, bahawa gunnah nun lebih sempurna daripada gunnah mim. Itu lebih daripada Namun begitu ada juga sebahagian ulama yang mengatakan sebaliknya. Itu pandangan Mulla Al-Qari saja. Tapi kebiasaannya kita ni orang Melayu, kita rasa semua mudah, semua sama. Kita rasa macam tu je. Tak ada beza-beza. Perhatian yang kedua, ulama tajwid berselisih pendapat dalam membahagikan sifat-sifat huruf. Mereka terbahagi kepada 2 kumpulan. Huraiannya seperti berikut. Setengah ulama, antaranya Mulla Al-Qari ni juga adalah antara pakar ilmu Quran, membahagikan sifat huruf kepada 2,
ada yang qawi, ada yang dhaifah, ada yang kuat, ada yang lemah. Sifat qawiyah ialah sifat yang kuat. Apa sifat kuat itu? Ada 12. Apa dia? Jahar, syiddah, isti'la, irtibaq, ismat, safir, qalqalah, inhiraf, takrir, tafasyi, istitalah dan gunnah. Jadi kalau kita sebut huruf-huruf tadi ni, ada 12 huruf ni, itu adalah huruf-huruf yang kuat. Huruf dhaifah yang lemah pula, sifat lemah tu apa dia? 8. Hammas, rakhawah, bayyinah, istifal, infitah, izlaq, lin dan khafa. Jadi kita tengok nanti kan akan datang akan ada pembahagian. Setiap huruf tu berapa dia ada sifat lemah dan berapa dia ada sifat kuat. Siapa yang memiliki lebih sifat qawiyah maka huruf itu paling kuat. Paling kuat. Kebanyakan ulama antaranya Syekh Abdul Fattah Sayyid Ajmi membahagikan sifat-sifat huruf kepada 3. Ada yang kata qawiyah, ada yang pertengahan dan ada yang dhaifah. Sifat qawiyah tu apa dia? Syiddah 11, jahar, syiddah, isti'la, irtibaq, safir, qalqalah, inhiraf, takrir, tafasyi, istitalah dan gunnah. Sifat yang pertengahan tu apa? 3, bayyinah, ismat dan izlaq. Yang dhaifah 6, hammas, rakhawah, istifal, infitah, lin dan khafa. Syekh Ibrahim Samanudi kata, diketahui sifat yang lemah iaitu hammas, rakhawah, khafa, lin, infitah, istifal. Adapun sifat selain daripada yang dinyatakan adalah dikira sebagai sifat yang kuat, tidak termasuk izlaq, ismat dan bayyinah iaitu tawassut. Perhatian yang ketiga, menurut pandangan ulama tajwid bahawa sifat qawiyah, sifat yang kuat-kuat yang ada pada huruf itu tidak sama kekuatannya antara satu sama lain. Di sini saya nyatakan beberapa perkara berkaitan dengannya, iaitu qalqalah adalah sifat yang paling kuat di antara sifat qawiyah. Apabila disebut huruf qalqalah, pastilah dia jahar dan syiddah. Kemudian maknanya huruf-huruf qalqalah itu adalah huruf syiddah dan dia juga adalah huruf jahar. Syiddah lebih kuat daripada jahar. Adapun kedua-duanya lebih kuat daripada tafasyi dan safir. Irtibaq lebih kuat daripada isti'la. Apabila disebut irtibaq maka pastilah dia isti'la tetapi tidak sebaliknya. Jadi ini di kalangan pandangan ulama membahagikan huruf-huruf itu antara kuat dan lemah. Nanti kan akan datang kita akan tengok jadual setiap huruf itu bersama-sama dengan sifat-sifatnya. Akan datang ni kita akan tengok. Jadi waktu tu kita tahu rupanya huruf ni dia ada banyak sifat yang kuat, huruf ni pula dia ada banyak sifat yang lemah dan sebagainya. Okey, wallahu alam, kita selesai pada pagi ni sehingga muka surat 220 akan datang petang ni, insya-Allah saya akan sambung melalui FB saya, tajuk huruf dan sifatnya muka surat 221. Okey, setakat ni ada apa-apa persoalan? Dad. Nak sebut huruf dad saja. Okey, kalau kita nak tahu makhraj di manakah tempatnya huruf itu, maka kita matikan dia dan kita letakkan hamzah berbaris atas sebelumnya. Macam kita nak tahu kat mana huruf ba. Matikan ba tu, letak hamzah baris atas sebelumnya. Ab. Kita ab. Kan ba kan bibir rapat. Kalau huruf dad, cuba matikan dad tu. Al. Lidah kita macam mana? Lidah kita akan naik gitu. Naik gitu. Jadi sepanjang ni dia akan pergi ke arah gigi geraham sebelah atas, gigi geraham tepi ni. Dan bunyinya melekat sebab dia ada sifat namanya apa? Sifat huruf dad dia ada sifat suara ada bunyi tapi dia ada sifat jahar. Betul Jahar tu angin yang tertahan. Angin yang tertahan, huruf dad. Jadi angin tak keluar. Tapi dia ada bunyi. Ada bunyi. Itu namanya bunyi. Itu namanya rakhawah. Kita tengok huruf rakhawah ada. Dalam huruf dad ada rakhawah. Ada bunyi yang terlepas. Tapi angin dia tak ada. Dia bunyi boleh lah tu. Ke kiri je. Dia boleh.
Sama ada orang tu dia mudah ke kiri, ada orang mudah ke kanan. Ikutlah dia mudah mana. Dia boleh antara kiri ataupun kanan. Bahkan ada pula di kalangan ulama kata boleh ke tengah pun boleh. Pun boleh. Yang penting dia bunyi gitu. Cuma pandangan yang lebih kuat ataupun yang lebih ramai ialah pandangan sama ada memilih kiri atau kanan. Maknanya lidah kita kena dikesampingkan ke gigi geraham. Ada orang boleh dia ke kanan. Ikutlah. Tapi okey dah tadi tu. Walau. Dia bunyi itu namanya rakhawah, bunyi yang terlepas. Tapi suara angin tak ada. Dia tak ada angin. Jangan sembuhkan angin. Okey tu. Insya-Allah. Okey, ada soalan lain? Facebook saya Quran bersama Ustaz Jeff. Quran bersama Ustaz Jeff. Nanti petang-petang saya ada share, tapi ada yang masuk kan petang-petang? Siapa yang masuk? Boleh share dalam grup yang ada sinilah. Nanti lalu je kat work lalu je. Betul. Insya-Allah. Huruf dan sifat-sifatnya akan datang. Okey, terima kasih semua. Saya minta ampun, minta maaf ada terkurang, tersalah dan sebagainya. Kita akhiri dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Okay.